Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah SWT kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan masa yang sedikit ini berkaitan dengan perkara agama kita, insyaAllah. Sebelum kita pergi lebih jauh, Allah SWT mengingatkan pada kita di dalam ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Dalam rakaat pertama tuan imam baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa maksudnya? Maksudnya ialah rakaat pertama tadi, selepas Fatihah, Allah SWT mengingatkan kita melalui bantaran tuan imam tadi, ayah dari imam, supaya kita ini menyegerakan satu perkara. Perkara apa? Perkara minta ampun kepada Allah SWT. Maknanya apa? Taubat. Allah SWT suruh kita bersegera bertaubat, memohon ampun daripada Allah SWT. Makanya Allah SWT berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Maksudnya, bersegeralah kamu memohon ampun daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab Allah SWT telah menyediakan untuk kita apa? Bagi orang yang bertaubat sungguh-sungguh itu, Allah SWT sediakan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah SWT menyediakan syurga. Menyediakan syurga itu seluas mana, sebesar mana syurga itu dinyatakan dalam ayat tersebut. Luas syurga itu ialah seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Disediakan untuk orang yang bertaubat tadi, dan sudah tentulah orang yang bertaubat tadi adalah merupakan orang-orang yang bertakwa. Maka Allah SWT tutup ayat tersebut dengan u'iddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan untuk siapa? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa sahaja. Syurga itu tak boleh masuk oleh orang-orang yang ingkar perintah Allah SWT. Syurga itu milik orang yang bertakwa, insya-Allah. Kemudian taubat yang bagaimana yang perlu kita buat? Maka tuan imam, mari kita antara tuan imam juga, Allah mengingatkan kita lagi di dalam rakaat yang kedua pula. Tuan imam baca ayat yang berkaitan dengan perkara tersebut juga. Maka tuan imam baca, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubat kamu itu, mohon ampun kepada Allah SWT, yang kamu buat itu tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Maka Allah sebut tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu bagaimana? Taubat nasuha itu seperti mana yang dijelaskan oleh ulama. Syarat taubat itu mestilah yang pertamanya bukan sekadar istighfar, bukan sekadar menyebut astagfirullahalazim, itu taubat itu. Tidak begitu. Taubat itu ialah yang pertama sekali ialah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Menyesal. Orang yang menyesal ini biasanya akan apa? Akan rasa bersalahnya, ya Allah, Allah SWT, aku telah berdosa semua.
Dan boleh jadi ketika itu juga boleh menitiskan air mata. Itulah menyesal. Allah, kenapa aku buat begini? Allah, ampunilah dosa. Dia menyesal. Cukup ke menyesal? Buat dosa menyesal tidak cukup. Kenapa? Dia perlu ada kesinambungan dan berterusan. Tidak. Dan berterusan itu masuk berterusan menyesal. Dan berterusan menyesal itulah syarat yang keduanya. Apa? Tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dia tak ulang lagi. Buat dosa itu, dia tak ulang kembali dosa yang dibuat. Ya. Dan lagi, dia tekad sungguh-sungguh, berazam sungguh-sungguh bahawa dia tak nak lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu dengan Allah SWT untuk menjaga hablum minallah, hubungan dengan Allah. Namun sesama manusia ditambah lagi syarat yang lain. Syarat yang lain itu apa? Syarat yang lain itu dijelaskan oleh ulama bahawa kamu seandainya ada dosa, ada buat salah pada orang, maka kamu kena kembalikan semula hak orang tersebut. Apa haknya? Kalau ambil barang baru kena kembalikan semula. Kalau pinjam tak bagi-bagi, kena bagi. Kalau buat apa lagi? Kalau terkata dia, kena pergi depan dia, kembalikan hak. Mohon maaf, ampun, maaf yang diminta, maaf zahir, batin dan segala macamnya. Itu ya. Mohon ampun sesama manusia. Maka Allah SWT baru kira, baru terima. InsyaAllah sama-samalah kita bertaubat kepada Allah SWT, kerana dunia ini sudah sampai ke penghujungnya. Dunia sudah sampai ke penghujungnya. Tanda kecil kiamat itu, di antaranya salah satunya ialah wafatnya Rasulullah SAW. Dan berapa lama Rasulullah SAW meninggalkan kita? Kita tak sempat jumpa pun. Yang sempat jumpa Rasulullah SAW sahabat Nabi. Tabi'in ini pun tak sempat jumpa. Sebab apa? Sebab tabi'in itu dia sempat jumpa sahabat sahaja. Kita ni lagi lah tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Ulama kata wafatnya Rasulullah SAW itu juga merupakan tanda kiamat kecil. Namun selepas daripada itu, ada lagi disebutkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, dari sahabat Nabi Abi Hurairah mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat hatta taksurat balazim, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah kamu dapati banyak berlakunya al-zalazil. Takthur az-zalazil bermaksud banyak berlakunya zalazil, itu ialah gempa-gempa bumi. Gempa-gempa bumi itu adalah merupakan petanda kiamat. Ya, artinya tanda kecil bahawa dunia ini sudah tua sangat-sangat. Betul ke banyak gempa bumi? Betul. Kalau tuan-tuan nak tengok ya, nanti boleh balik buka internet, tuan-tuan boleh buka Google di situ usgs.gov. usgs.gov, dia keluar di situ untuk 11 hari bulan Februari 2023. Bila tu? Hari ini. Hari ini sahaja berlaku gempa bumi seluruh dunia, ada banyak tempat. Dia kuat dengan tak kuat sahaja. Ada yang pertama ya, berlaku ni yang terkini. Yang paling terkini ya, sebelum subuh tadi 5.2 apa scale dia, iaitu di Papua New Guinea. 5.2 di Papua New Guinea. Kemudian seterusnya, sebelum tu lagi berlaku lagi 2.6 di Alaska. Kemudian lagi 2.7, boleh cek lagi ya, 2.7 di mana? Di Adipura, Indonesia. Kemudian lagi sebelum tu lagi ya, sebelum lagi
Sebelum lagi 4.2 kekuatan dia, gegaran dia kita sebut apa dalam Melayu skala Richter kan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kalau kita dia bunyi Inggerisnya Richard, macam tu lebih kurang Kemudian lagi 5.3 Richter di Togo hari ini saja. 4.9 di Timur Turki baru gempa ya. Kemudian berlaku lagi pagi tadi ada 4.9 di Timur Turki pula. Kemudian lagi 3.3 di Hawaii, USA. Kemudian lagi 5.0 di New Zealand. Itu 11 hari bulan Februari 2023. Betul tak hadis Nabi Muhammad SAW tadi? Betul. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW itu tak pernah bercakap ikut hawa nafsu, ikut kehendak diri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bercakap ikut hawa nafsu dia. Tapi apa yang Nabi cakap itu adalah merupakan wahyu daripada Allah SWT. Bila wahyu ini itu perkara betul. Perkara betul itu telah berlaku. Ya, maka beringatlah kita, ya, Tuhan Imam ajak kita melalui surah yang dibaca itu. Suruh ajak kita minta ampun, bertaubat pengampun kepada Allah SWT. Kita buat, ya, insya-Allah. Sebab kita tak tahu bila berakhirnya dunia ini. Maka seterusnya Nabi Muhammad SAW berkata lagi. Diriwayatkan An Salamah bin Nawfal As-Sukumi, sahabat Nabi, beriwayatkan Nabi. Dia kata apa? Ketika mana kami berada bersama sahabat lain, ada di situ juga Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda lagi yang ada hadis ini di dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi berkata, wa baina yadai as-sa'ah, di antara celah-celah ataupun sebelum berlakunya kiamat itu akan berlakunya, Nabi kata, mautanun syadid, akan berlakunya kematian yang mengerikan. Sebelum kiamat akan berlaku kematian yang mengerikan. Bagaimana kematian yang mengerikan itu? Kita pun tahu, ya, tak perlulah saya jelaskan. Accident, ya, kepala tak ada ke, ya, pecah, perut kan. Contohnya berperang, ya, bom sana, bom sini, api hancur. Itulah apa? Mautan syadid, kematian yang mengerikan. Kemudian lagi Nabi lanjutkan, wa ba'dahu, selepas kematian yang mengerikan, selepas itu tak adanya lagi kiamat itu. Nabi sebutkan, wa ba'dahu sanawatun az-zalazil, selepas daripada itu akan berlakunya tahun-tahun gempa bumi. Tahu gempa bumi? Betul sekarang? Ya. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi, nanti esok tuan-tuan tengok lagi, ya, website yang saya bagi tadi, ya. Tengok ataupun apa senangnya type dalam bahasa Melayu, gempa bumi terkini nanti akan keluar, semua data-data berkaitan dengan gempa bumi itu. Untuk itu, pada hari ini insya-Allah kita akan kongsikan bersama selepasnya gempa bumi kecil itu akan berlakunya satu gempa bumi yang dahsyat. Dan gempa bumi yang dahsyat itu bukan seperti gempa bumi yang banyak, yang sikit-sikit ini, ya. Kita akan bicarakan melalui surah Az-Zalzalah, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila diguncangkan bumi itu seguncang-guncangnya. Apabila Allah SWT menyebutkan zulzilatil ard, diguncangkan bumi itu baru guncangan yang seperti mana sekarang. Betul? Seperti mana sekarang ini gempa bumi, goncang. Dan yang dimaksudkan zulzilatil ard, goncangan itu tidak dahsyat lagi. Belum dahsyat lagi. Yang dahsyatnya ialah zilzalah. Apabila digoncangkan itu, digoncang segoncang-goncangnya, sekuat-kuatnya, ini paling kuat, ini paling dahsyat. Dan itulah yang dikatakan apa? Zalzalah, yang itu ialah dikeluarkan nanti
Nanti dalam ayat yang lain, ayat yang seterusnya diceritakan bahawa dia tak sama macam gempa bumi sekarang. Kalau gempa bumi sekarang, kita boleh tengok dari atas turun bawah, betul. Kehancuran itu dari atas turun bawah, bangunan dari atas turun bawah, betul? Betul? Dan tsunami itu pun tak ada sampai apa, keluar dari perut bumi. Yang maksudnya zalzalah di sini, zilzal dan syadidah ini ialah goncangan itu atas turun bawah, hancur bangunan apa semua, kemudian dari bawah, dari perut bumi naik atas. Itu yang disebut goncangan zilzalan syadidah itu. Dari perut bumi itu apa? Dikatakan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, mayat-mayat keluar. Mayat-mayat semua ada yang di dalam perut bumi semua dikeluar. Ya, dahsyat. Memang dahsyat. Apabila berlaku tersebut, kita tak boleh elak lagi dah. Itu adalah merupakan kiamat. Ya, yang disebutkan zalzalah ini ialah itu memang kiamat sungguh-sungguh. Dan disebutkan dalam ayat yang kedua, seperti mana yang saya sebutkan tadi juga kesimpulannya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika berlakunya zalzalah zilzalan syadidah itu, akan keluarlah di situ segala macam di dalam perut bumi ini. Keluar dia. Sekarang kita tak nampak gempa bumi yang sekarang ini, gempa bumi sekadar dari atas bangunan turun hancur bawah. Tidak ada lagi gempa bumi yang dari bawah sekali mayat-mayat naik atas, tak naik atas. Itu baru gempa bumi biasa. Walaupun kita kata tsunami itu memang amat dahsyat lah, ya, itu macam dah kiamat dah, tapi belum lagi. Memang ratus ribu meninggal, dan di Turki ini pun sekarang hampir 21,000 termasuk di Syria yang meninggal, tapi belum lagi. Allah kata belum dahsyat lagi. Yang dahsyatnya itu nanti apabila apa? Zalzalah itu keluar dari bumi, bisa keluar. Kemudian ya, waqala al-insanu ma laha. Ketika itu insan, manusia bertanya, bercakap, ma laha, apa berlaku ni? Apa berlaku ni? Kenapa Allah SWT menggunakan kata insan? Insan itu ialah manusia, tak kira hang Islam ke, hang dak ke, hang kufur ke, hang maksiat ke, hang beriman ke, semua. Hang duduk kat mana pun, duduk di tempat mana-mana juga, duduk di Malaysia ke, duduk di Amerika ke, duduk di segala jeruk dunia, di Arab Saudi ke, tengah menunaikan umrah ke, itu insan. Maknanya semua insan itu akan bercakap, malah apa yang berlaku ni, apa yang berlaku ni. Kalau di situ dikata ins, belum lagi, baru sedikit. Ins memang insan juga, tapi sedikit. Kalau disebut situ bashar, Allah SWT gunakan kata bashar, manusia, itu bukan semua manusia lagi, tapi Allah sebut insan. Makanya Allah SWT masukkan kata insan ini sebanyak 65 kali ada dalam Al-Quran. Kalimah insan ada 65 kali. 65 kali itu ada di dalam 43 surah kata insan itu. Jadi semuanya bertanya waktu itu, malah apa yang berlaku ini? Kemudian yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada ketika itu diceritakan segala macam keadaan. Ulama kata siapa yang bercerita itu, ada yang mengatakan itu bumi akan berbicara. Dan ada lagi yang melanjutkan bahawa bukan bumi sahaja yang berbicara, semua yang ada di bumi ini, makhluk Allah SWT ini akan berbicara. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang segala perlakuan manusia. Mu kat dunia dulu buat gini. Kamu kat dunia dulu buat kebaikan gini. Kamu kat dunia dulu buat kejahatan begini. Semua menjadi saksi apa yang kita lakukan. Artinya apabila Allah SWT kurniakan kita satu nikmat, gunakanlah nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya,
nikmat tersebut akan menjadi saksi bagi kita. Slipper yang kita pakai slipper, datang masjid, slipper itu akan berbicara. Nanti dia akan berbicara bahawa oh, tuan aku ini dulu waktu hidup kat dunia, dia datang solat masjid, pergi surau, pergi tempat yang baik-baik. Dia akan berbicara. Kapan tempat kita sujud ini pun akan berbicara. Maka kita kena banyakkan tempat kita sujud di dalam masjid ni. Dia kata, oh, dia sekian-sekian pernah sujud di sini dekat yang tu. Dia pernah sujud kat sana juga. Dia pernah sujud dekat sana juga. Dekat sana pun dia pernah sujud. Semua akan berbicara. Kipas itu pun sama akan berbicara. Ya. Semua nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita itu akan berbicara tentang kebaikan kalau kita gunakan kebaikan. Namun, seandainya seseorang itu buat pelakuan jahat di satu ruang, maka ruang itu akan berbicara pula. Ruang itu akan berbicara tentang apa? Tentang kejahatan yang dia buat. Walaupun kita katakan berada di dalam bilik, satu bilik, buat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, tak ada siapa nampak. Namun nanti dia akan ceritakan, oh, dia buat dalam bilik ni, buat apa story dalam FB dan sebagainya. Oh, ini kata ini semua. Oh, dia tu takkan dia tengok lihat dia menaik sesuatu yang bukan sebagainya. Semua menjadi saksi. Semoga semua itu yang menjadi saksi itu, dan bila kita buat suatu kebaikan, semua itu akan menjadi saksi bahawa kita ni orang baik. InsyaAllah kita doa sama-sama Allah SWT tutup aib kita, dan Allah SWT memberikan kita kerahmatan di akhirat kelak, insyaAllah. Kemudian lagi Allah SWT berfirman, bi'anna rabbaka awha laha. Apa maksud bi'anna rabbaka awha laha? Maksudnya ialah kerana sesungguhnya Rabb telah memerintahkan yang itu kepadanya. Allah SWT yang memerintahkan bumi supaya apa? Goncang segocang-gocang. Itu perintah Allah SWT. Tak boleh dilawan. Allah SWT perintahkan goncangan zilzal syakidah itu hari kiamat, maka diikut perintah Allah SWT, bumi itu ikut perintah Allah SWT akan berlaku kiamat itu. Kemudian lagi Allah SWT berfirman, yawma idzin yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Apa maksudnya? Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya dilihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Manusia keluar dari kubur macam-macam, betul. Ada yang beriman kepada Allah SWT, ada yang kufur kepada Allah SWT, ada orang soleh, ada orang yang bermaksiat, ada orang yang tinggalkan sembahyang, ada orang yang rajin sembahyang, ada orang yang tinggal berpuasa, ada orang yang rajin puasa, ada yang orang yang soleh taat kepada Allah SWT, semua ada yang tidak, celah-celup ya, tak solat, ya tidak, ya solat, ya puasa. Semua bermacam-macam itu ada. Kemudian diperlihatkan kepada mereka balasan kerja mereka. Oh, kamu celah-celup sembahyang, tak puasa, lepas tu sembahyang tidak, itu semua. Ini balasan kamu, ini balasan kamu. Semoga Allah SWT memberikan kita balasan yang sebaik-baiknya dan ditempatkan kita di kalangan orang-orang yang soleh. Maka Allah SWT berfirman lagi selepas daripada itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang sesiapa yang melakukan pekerjaan mithqala dzarrah, sebesar zarah kebaikan, khairan yara, Allah SWT akan tunjukkan kebaikan tersebut. Walaupun kecil, kita agak kecil di kebaikan yang kita buat, ya, datang masjid, adalah duit shilling di mesin ni, ada di mesin ni pun, ya, pasal nak sedekah, tapi ada di mesin ni, kecil, itu besar tu, di mesin tu, ini dikira zarah. Zarah itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Jadi mesin itu pun sekecil yang orang kata itu disumpat masuk dalam masjid, ya, disedekah, masuk.
Jadi masjid itu ditukar nanti kat bank, masjid tukar. Kemudian dan terkumpul duit tersebut digunakan untuk beli keperluan-keperluan dan sebagainya, maka bermanfaat walaupun kecil. Orang kata kecil je, diperlihatkan, oh makhluk Allah, hamba Allah tu pada hari tersebut dibawa di masjid, disumbat masuk dalam tu, semua diperlihatkan. Oh, orang tak tahu. Tapi yang sebesar zarah pun lagi, sama sebesar zarah kecil mana pun amal kebaikan yang kita buat, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ke-8. Sesiapa yang melakukan perkara kejahatan walaupun sebesar zarah, maka akan diperlihatkan juga pada hari kiamat kelak. Akan diperlihatkan walaupun kecil je. Kita kata orang tak ada apa-apa, ya. Ambil satu jarum, cocok, ya. Cocok kawan, ya. Kawan sakit, dia tak kata apa, ya, ya. Nak melawak lah konon-konon ni, kecil je pun ni, cak, punya berdarah ayat, ya. Dia pun gosok, ya. Gosok, sakit, pedih, ya. Dia perlihat juga kamu, ya. Pada hari tu kamu cocok orang tu pasal apa, ya. Biar bersabar je. Dia tunjuk juga semua tu, ya. Maka kejarlah, buatlah kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Moga Allah SWT tunjukkan kita kebaikan-kebaikan yang kita buat di akhirat kelak. Untuk itu, seterusnya ingin saya kongsikan, ya, berkaitan sesuatu perkara yang Nabi Muhammad SAW memang tak pernah tinggal, iaitu apa? Kecuali tertidur, ya. Adalah pernah sekali, ya, pernah diceritakan dalam hadis Nabi tertidur, dia tak buat perkara tersebut. Itu solat sunat fajar, solat sunat subuh. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Sabda Nabi Muhammad SAW, an Aisyah, Nabi SAW, ni Aisyah, Nabi Muhammad SAW berkata bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar, sunat subuh itu lebih baik min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia ini. Ada apa? Apa yang ada kat dunia ini, segala macam harta benda, semua pangkat jawatan, semua kenikmatan dunia ini sebenarnya tak boleh tanding lagi dengan 2 rakaat solat sunat fajar, solat sunat subuh itu. Maka janganlah tinggalkan. Ini adalah merupakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan ada dalam kitab Sahih Muslim, yang boleh rujuk nanti nombor hadis 1193, ya, boleh tengok nanti. Kemudian lagi Nabi Muhammad SAW juga, ya, yang saya cerita tadi, pernah tertidur, ya, dia tak sempat solat sunat fajar itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nama an raka'at al-fajr faqadahuma ba'da ma tala'at asy-syams. Dalam riwayat Ibnu Majah bahawa Nabi Muhammad SAW pernah, ya, tertinggal solat sunat fajar, ya, sebab tertidur, maka Nabi Muhammad SAW mengqadha balik. Kalau tertinggal tak sembahyang solat sunat fajar itu, kita boleh qadha 2 rakaat solat sunat fajar. Ada ulama mengatakan 2 cara lah. Ada yang mengatakan boleh lepas habis solat subuh tu qadha. Maka ni jangan pelik tengok nanti lepas solat subuh jemaah nanti ada orang apa pergi solat sunat 2 rakaat, dia kata apa lah, kita belajar dalam kitab dulu mana orang bodoh, mana ada solat sunat lepas subuh. Sesat tu. Jangan. Sebab ada mazhab yang mazhab memang menekankan ni. Hak ini mereka mengatakan bahawa solat sunat fajar itu wajib. Ada mazhab yang saya tak ingat Maliki atau Hanafi. Jadi jangan kata apa-apa. Kemudian cara yang kedua, kalau tak nak nampak nanti orang kata kita solat subuh lambat ataupun apa-apalah pandangan saya orang, lepas nanti terbit matahari nanti, ya, angkat ke Tuhan nanti, baru kita qadha, ya, solat sunat fajar yang terlepas itu tadi. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW yang boleh kita buat. Semoga kita mendapat kebaikan itu ialah banyak, ya, lebih banyak daripada apa kata benda
yang kita miliki. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi syaratnya kena masuk subuh apa? Waktu subuh dulu. Bukan sebelum. Sebelum terakhir. Sebelum masuk waktu subuh itu bukan solat sunat apa wajib. Sebab ada pasal sebelum azan. Itu bila tak azan lagi. Solat sunat wajib dah. Siap-siap memang ya azan lagi pergi masjid tak ada tidak. Itu lain. Solat sunat wajib masuk waktu dulu baru solat. Maka Nabi Muhammad SAW solat sunat wajib ni dia ringan. Dia ringankan bermaksud dia tak baca banyak penuh. Dia baca surah pendek-pendek sahaja. Sebab apa? Sebab nak nantikan sebelum masuk waktu subuh. Baik, sekadar itu kongsian pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Saya mohon maaf salah dan silap dalam penyampaian saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.